وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kesempatan ini kita sekali lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada seketika tetap untuk kita mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada satu hadis nyatakan di sana, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menimba ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan padanya, iaitu jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai tariqan ilal jannah. Jadi mudah-mudahan dengan hidayah yang Allah taala kurniakan kepada kita, dan pada malam ini sama-sama kita berusaha untuk kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggerakkan diri kita keluar daripada rumah, memenuhi undangan muazzin untuk mengerjakan ibadah solat fardu secara berjamaah. Mudah-mudahan inilah satu ruang dan peluang yang akan Allah Ta'ala kurniakan suatu natijah yang terbaik kepada kita apabila kita dijemput dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya berada di yaumul akhir, di negara hari akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sekali lagi kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam. Qala muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bermula syarat sah Jumaat itu 12 perkara. Sebelum daripada ini kita telah bincangkan berkenaan dengan syarat wajib Jumaat. Kalau kita melihat kepada syarat wajib di sana adalah yang memenuhi perkara yang disebut sebagai sebelum daripada untuk mewajibkan seseorang itu mengerjakan solat fardu Jumaat. Adapun pada malam ini kita bincang perkara selepas daripada mengerjakan sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu Jumaat
Di sini di musannif sebut ada 12 syarat yang menentukan sama ada sembahyang yang dirikan itu sah ataupun sebaliknya. Pertamanya disebut sebagai Islam. Telah kita bincangkan sebelum daripada ini, hanya sahaja individu Muslim dituntut untuk mengerjakan sembahyang fardu Jumaat. Adapun selain daripada Islam, mereka tidak dituntut. Tapi di hari akhirat kelak, mereka akan mendapat suatu pembalasan atas keingkaran mereka kembali kepada agama fitrah, berada pada kedudukan tersebut. Yang kedua disebut sebagai aqil. Juga telah kita bincangkan, hanya memenuhi dari sudut tuntutan kewajipan untuk mengerjakan sembahyang, berada pada kedudukan Islam dan aqil ataupun baligh. Adapun mumayyiz, dia tidak dituntut untuk mengerjakan sembahyang fardu Jumaat. Sekalipun mumayyiz ini disebut sebagai yang boleh membezakan di antara perkara dari sudut aspek rukun, tapi belum lagi mencapai umur balik. Tapi dia tahu berkenaan dengan kaifiat mengerjakan sembahyang, maka dia sekalipun dia hadir mengerjakan sembahyang fardu Jumaat, tapi dia tidak dikira sebagai hisab ataupun mencukupkan angka untuk diterima sembahyang tersebut mengikut bilangan ketetapan ahli Jumaat tersebut. Contoh, kalau kita kata sembahyang fardu Jumaat dihitung cukupnya bilangan 40 orang. Kalau sekalipun yang hadir tersebut adalah 39 orang, termasuk adik yang hatang tersebut, mumayyiz tersebut yang belum daripada baligh, mencukupkan bilangan 40, maka sembahyang tersebut dikira juga tidak sah. Dan tidak sah ada perbincangan yang panjang, tapi nak cerita di sini adalah kanak-kanak yang mumayyiz tersebut, dia tidak boleh mencukupkan quorum tersebut sebab dia tidak dituntut. Adapun berbanding dengan berbeza dengan yang telah ditetapkan syaratnya di sana, dan juga untuk menentukan sah sembahyang dia diterima, tapi dari sudut aspek sah keseluruhan yang mengerjakan sembahyang tersebut ada question mark di sana. Baik. Yang ketiganya, bahawa jatuh sembahyang Jumaat dan 2 khutbahnya dalam waktu zuhur dengan yakin. Jatuh sembahyang Jumaat tersebut, maka sembahyang Jumaat tersebut dikerjakan dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur dikerjakan sembahyang Jumaat tersebut. Kita melihat kepada takrif masuknya waktu sembahyang fardu zuhur. Kata matahari berada di atas, maka bila dia berada di tengah disebut sebagai istiwa. Matahari berada di tengah, dicondong sedikit, nampak pada bayang tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kitab waktu tengah hari, sehingga bayang pada kedudukan sama dengan jisim dia, maka masuknya waktu sembahyang fardu Jumaat dalam waktu zuhur tersebut. Kalau dikerjakan sembahyang fardu Jumaat sebelum daripada masuknya waktu zuhur, contoh dibaca khutbah di sana, dah selepas khutbah baru masuk waktu zuhur, maka sembahyang fardu Jumaat juga dia tidak, sembahyang tersebut juga tidak sah. Ataupun dibaca khutbah dalam waktu zuhur tapi waktunya sempit,
maka waktunya sempit tersebut dikerjakan sembahyang luar daripada waktu zuhur. Kita tengok pada takrif masuknya waktu asar, maka peredaran tersebut sebenarnya sembahyang fardu Jumaat itu dikerjanya setelah masuknya waktu asar, maka sembahyang Jumaat juga tersebut dikira sebagai tidak sah. Mestilah mengikut sebagaimana Rasulullah mengerjakan sembahyang fardu Jumaat dalam waktu zuhur. Okey. Dan masuk waktu pula dengan yakin. Yakin disebut sebagai benar-benar tidak ada syak di sana. Maka tidak ada keraguan masuknya waktu. Sebab kalau kita sembahyang fardu sekalipun, kalau kita ragu, maka tetap sembahyang situ ada question mark di sana. Adapun kalau kita tengok orang yang mengerjakan sembahyang, orang yang datang lambat dalam waktu Jumaat tersebut, kalau seminimumnya, sebelum ni saya pernah katakan, seminimum untuk mendapat satu rakaat tersebut mestilah dikerjakan bersama dengan imam satu rakaat. Kalau dia datang lambat, tak sempat dengan khutbah, atau itu maaf ada syarat, mungkin dia ada urusan, tapi untuk melayakkan dia untuk mendapat fadilat Jumaat tersebut mestilah dikerjakan bersama dengan imam satu rakaat. Kalau rakaat yang kedua dia datang, maka dia kena tambah mencukupkan sembahyang fardu zuhur. Bilangan tu mestilah cukup 4 rakaat. Kalau dia kira-kira mengerjakan sembahyang bersama dengan imam satu rakaat, maka dia dapat. Kena hati-hati juga. Kadang-kadang aspek kesilapan dari sudut rukun dan sebagainya, maka boleh berlaku kesilapan dan kelemahan tersebut. Baik. Yang keempatnya, dikerjakan dia dalam perhimpunan segala rumah-rumah negeri atau kampung atau dusun, maka tiada sah didiri akan dia pada tempat yang di luar kampung atau di luar kota negeri, nisbah bagi orang yang berada dalam kota. Itulah pada tempat yang keluar daripada perhimpunan rumah-rumah yang pada tempat itu dengan sekira-kira sah bagi orang yang hendak musafir daripadanya mengqasar akan sembahyang pada tempat itu. Kalau kita tengok di sini, musannif kata dikerjakan di dalam perhimpunan segala rumah negeri atau kampung atau dusun. Banyak kita disebut sebagai balad, okey, pekan kali kita kata. Maka musannif nak cerita kepada kita, kalau kita mendirikan sembahyang fardu Jumaat, mestilah dalam kawasan yang kita bermastautin, kawasan yang tempat kita duduk, ataupun disebut sebagai lokasi, ataupun disebut sebagai tempat. Lepas tu kalau kita tengok orang dahulu, mereka pergi mengerjakan haji dengan menaiki kapal. Maka perjalanan musafir mereka tersebut, walaupun dalam jumlah bilangan yang ramai, mereka pergi mengajar, saya tak pasti, orang dulu pergi berbulan-bulan saya dengar, kan? Pergi bilangan yang ramai, naik kapal, tapi naik kapal walaupun kalau ikut jumlah tu melebihi daripada syarat yang telah syarat sah ditetapkan bilangan ahli jemaah tersebut, maka nama cukupi. Tapi dia tidak dituntut untuk mengerjakan fardu Jumaat sebab tidak mendiami pada suatu yang disebut sebagai bermastautin, suatu tempat, suatu lokasi, tidak ada dari sudut bangunan yang tidak ada, tanah permukaan yang tidak ada, hanya berada di atas kapal di lautan, maka tidak dituntut untuk mengerjakan. Begitu juga orang yang berada, dia naik flight pergi mengerjakan haji, umrah dan keluar dan sebagainya, bila masuk hari Jumaat juga dia ada rukhsah, kelonggaran di sana. Baik. Dan kalau kita tengok di sini, sebab tu kalau kita tengok ada satu, saya baca satu dalam buku Fiqh Jumaat yang ditulis Ustaz Azhar Yahya tersebut, ada suatu buku, ada suatu pertanyaan ditanya oleh soalan student yang berada di Jepun.
Dia tanya, dia kata di Jepun, kami student yang berada di Jepun, umat Islam tak ramai, dan dari sudut tempat kami sentiasa berpindah-pindah tempat. Begitu juga kami berimamkan mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i. Maka jawapan-jawapan, soalan-soalan ditanyakan sama ada mufti-mufti yang diajukan tersebut, ada beberapa mufti Perak pun ada, Melaka pun ada. Maka ianya berubah, walaupun dia tidak berada dalam suatu tempat yang khusus, walaupun bergerak tapi dalam satu daerah, maka dia dibolehkan, sebab mufti boleh mengeluarkan fatwa. Kalau kita tengok wakil kita di Malaysia ni tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak di KLIA, mana ada perumahan di KLIA? Tengok di masjid-masjid tertentu yang ada, sebagai contoh di wilayah Masjid Bukit Aman, mana ada kawasan perumahan di sana? Mana lagi tuan-tuan tengok masjid-masjid yang sekitar-sekitar tak ada? Sekitar-sekitar masjid yang tidak ada perumahan, Masjid UKM, mana ada kawasan perumahan yang ada semua student? KLIA tak ada perumahan yang ada pekerja-pekerja. Tuan-tuan, di hotel mana ada kawasan perumahan yang ada orang yang berdiami, orang yang bekerja di sekitar Sentul. Maka inilah peranan mufti mengeluarkan fatwa, membolehkan keadaan-keadaan tertentu untuk dikerjakan, didirikan sembahyang fardu Jumaat. Kalau ikutkan tuan-tuan, kita berada dalam satu kampung tuan-tuan, semua orang kena pergi sembahyang masjid. Kalau sini berhampiran masjid Ikhlas, ya, semua orang kena pergi. Sebab Nabi buat begitu. Tujuannya apa? Sebab masjid adalah tempat penyatuan ummah. Masjid adalah tempat untuk semua umat Islam berada dalam daerah tersebut datang dengar khutbah yang akan dibacakan oleh pemimpin, dibacakan oleh khalifah, dibacakan oleh pemangku khalifah, dibacakan oleh pengganti kepada khalifah tersebut. Maka di sana ada taujihat-taujihat semasa. Sebab tu khutbah sebenarnya dia ikut kepada wakil keadaan semasa, tuan-tuan. Tapi kita hari ini bernaung di bawah Jabatan Agama, maka diselaraskan, tuan-tuan. Dan oleh kerana tuan-tuan, fatwa yang dikeluarkan atas keperluan keadaan umat Islam yang terlalu ramai, maka dibolehkan adanya surau Jumaat, adanya surau PKP yang diangkat, diberikan Jumaat. Maka semua ini adalah ijtihad semasa, tuan-tuan. Kalau ikutkan, memang kalau zaman Rasulullah memang begitulah umat Islam berada. Sebab tu masjid disebut Masjid Al-Jami', Masjid Jami', tuan-tuan. Di setengah-setengah masjid ada, tuan-tuan, masjid disebut Masjid Jami', tempat didirikan sembahyang Jumaat tersebut. Baik, tuan-tuan tengok di masjid masjid apa? Masjid Kristen di negeri Terengganu. Masjid Kristen di negeri Terengganu, kalau asal dahulu semasa itu dibinakan, dia tidak dibolehkan sembahyang fardu Jumaat. Saya tak pastilah pada hari ini diboleh ke tidak. Sebab dia dibina, tapak dia di atas sungai, betul? Dan kawasan dia tak ada perumahan. Saya dah pergi Masjid Kristen tu, saya tengok kawasan memang tak ada perumahan, tuan-tuan. Tapak dia pun tapak sungai, mungkin kawasan jauh daripada pedalaman, kawasan pekan. Mungkin perubahan-perubahan semasa, tapi masa itu dia keluarkan jatuhkan fatwa di negeri Terengganu tidak membenarkan, hanya untuk dijadikan sembahyang fardu. Apapun dinyatakan di sana bergantung kepada keadaan semasa pada masa hadapan. Sekiranya ada keadaan perubahan semasa, maka mereka boleh saja keluarkan fatwa untuk membenarkan. Tapi hari ini tak pastilah sama ada dibolehkan ataupun tidak. Baik. Bahawa yang kelimanya, bahawa tiada terdahulu, bahawa tiada terdahulu atasnya dan tiada menyedari akan dia oleh Jumaat yang lain yang ada pada tempat itu. Inilah jika didiri akan dia pada tempat yang tiada harus berbilang-bilang Jumaat sekali-kali. Seperti kampung yang kecil yang tiada masyakkah atas sekalian ahlinya berhimpun pada suatu tempat, maka memperbuat mereka itu beberapa tempat mendiri Jumaat padanya dengan tiada kerana suatu hajat yang mengharus akan berbilang-bilang Jumaat padanya, tuan-tuan. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kalau ikutkan, tuan-tuan, sembahyang Jumaat ni
satu kawasan satu yang saya sebut tadi tuan-tuan. Mana satu yang didahulukan mengerjakan sembahyang Jumaat, didahulu dengan khutbah sembahyang Jumaat, maka yang kedua itu disebut sebagai tidak sah. Tuan-tuan, asalnya begitu. Tapi oleh kerana perubahan itu berlaku, keadaan semasa itu berlaku, keperluan kepada kesukaran umat Islam untuk datang dari sudut lokaliti, dari sudut fasiliti dan sebagainya, keperluan yang mendesak pada berikutnya, maka dibolehkan ruang-ruang tersebut, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok orang yang cermat, kadang-kadang orang yang cermat agak bab-bab ni dia teliti juga. Telitinya maksudnya bila hari Jumaat dia cuba untuk tidak keluar daripada kampung dia. Sebab tu dalam kitab disebut kalau kita nak keluar daripada kampung, tuan-tuan, kita kena keluar sebelum atau selepas. Dia tengok kat situ pula, sebelum subuh atau selepas subuh. Untuk dia setting masa dia untuk hadir sembahyang fardu Jumaat, tuan-tuan. Disebut sebagai di sana walaupun perjalanan itu panjang, tapi dia datuh kepada keadaan orang yang bermukim. Mungkin dia sampai satu destinasi, dia beranggapan dia berniat untuk duduk lebih lama daripada lebih pada 3-4 hari, maka dia kategori bermukim, dia datang. Sekalipun dia bermukim, dia tetap juga tidak dicukupkan bilangan tadi, kecuali orang yang lelaki, orang Islam balik bermustatim, itu sahaja yang mencukupkan bilangan yang saya maksudkan tadi. Tapi nak cerita di sini adalah berbilang-bilang Jumaat. Satu daerah satu sahaja, dan hikmahnya tekan hari ini dibolehkan tersebut apa? Kenapa? Untuk tempat pertemuan umat Islam. Kita hari ini kalau kita tidak dibantu oleh umat Islam yang lain, maka kita sebenarnya lemah. Tuan, kita sebenarnya lemah. Maka bila kita berjumpa dengan daripada himpunan hari Jumaat, sebenarnya memperkuatkan organisasi Islam, memperkuatkan dari sudut hubungan ukhuwah Islamiah tersebut. Maka hari ini dibolehkan berbilang-bilang Jumaat tersebut, tapi pada perkara-perkara yang telah difatwakan, perkara-perkara yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama Islam. Kita tak boleh membina, kita tak boleh mengerjakan. Kalau kita cukup kota sekalipun, kita tak boleh sesukati. Orang yang bina masjid, dia nak buat sembahyang Jumaat, dia tak boleh sukati. Dia mesti dapat kebenaran daripada Jabatan Agama untuk mendapat kelulusan mengerjakan sembahyang fardu Jumaat, baru dibolehkan. Kalau tidak, tak boleh. Banyak hari ni masjid kita tengok, masjid Muassasah Darul Ulum di negeri Kedah, Pokok Sena, tuan-tuan. Masjid cantik, besar, tapi dia tidak dirikan sembahyang fardu Jumaat. Tapi dia bertitle masjid. Kita masuk, boleh solat tahiyatul masjid, kita boleh iktikaf, kita boleh buat semua, tuan-tuan. Kita kena masuk dengan adab-adab masjid. Kenapa? Niat yang asal tadi lah, masjid dan usisa ala taqwa, itu masjid Rasulullah bina masjid asaskan taqwa, tapi masjid ni dibina dengan niat memang nak bina masjid. Maka tapi satu kata tengok, walaupun dia tidak dibolehkan untuk mengajarkan sembahyang fardu Jumaat, tapi suatu masjid yang berhampiran dengan masjid dia dilakukan renovation yang besar, major renovation, naik taraf masjid, maka masjid yang ada walaupun dia kayu tapi dibina atas dasar masjid, walaupun kayu tapi dia tak boleh buat sebagai renovation, maka Jabatan Agama pindahkan jemaah untuk tumpang di masjid tersebut. Maka masjid tersebut barulah boleh dikerjakan. Sebab apa? Ini termaktub dalam kelulusan Jabatan Agama, tuan-tuan. Baik. Yang keenamnya, bahawa dikerja akan dia dengan berjamaah, tetapi yang disyaratkan berjamaah itu pada rakaat yang pertama juga hingga sujud yang kedua padanya. Sebagaimana saya kata tadi, sembahyang fardu Jumaat minimum kita, walaupun kita datang awal, ada kesilapan dari sudut aspek rukun dan sebagainya, minimum yang terakhir yang kita sembahyang mesti dapat satu rakaat bersama imam. Ataupun bahasa yang mudah, kita datang lewat minimum satu rakaat bersama dengan imam. Maka bila kita naik selepas imam bagi salam, kita cuma tambah satu, maka kita dapat fadilat sembahyang fardu Jumaat, dan sembahyang kita dikira sebagai sah.
Tapi yang tidak dapat, maka ditambah dengan lagi untuk mencukupkan 4. Tak perlu ubah niat. Tak perlu ubah niat, kekalkan niat sebagaimana asal, maka tambah saja. Sebab tu kalau orang nak sembahyang jamak qasar, orang sembahyang nak mengqasarkan sembahyang, orang nak sembahyang pendekkan sembahyang, dia dalam keadaan musafir, dia nak jamak antara Jumaat dengan Asar, dia mestilah boleh, tapi takdim, takhir tak boleh. Dia mesti didahulukan dengan sembahyang Jumaat. Biasa kita buat kalau kita musafir keluar, kita setting perjalanan kita, maka kita singgah sembahyang Jumaat, maka imam sembahyang Jumaat, kita sembahyang Jumaat. Habis Jumaat, kita tak tunggu imam berdiri, kita bangun sesuatu, kita solat jamak, himpunkan sembahyang Jumaat, sembahyang Asar dalam waktu Jumaat tersebut. Maka kita naik, tambah lagi 2 rakaat untuk kita sembahyang fardu Asar. Dengan niat qasar, untuk pendekkan sembahyang tersebut, maka selesai. Ibarat macam kita solat Jumaat, tapi di sana ada solat ba'diyah. Jadi agama ini memudahkan kita. Inna dina yusrun. Sungguh agama ini mudah, memudahkan perjalanan kita. Maka kita dah selesai dah zuhur dan asar, maka kita berus perjalanan. Kita boleh teruskan perjalanan kita. Itu pun bersifat teknikal lah. Kalau kita tak tahu, mungkin barangkali kita solat sembahyang 2, tapi bila dalam perjalanan, nanti kelak sampai asar atau 4. Ataupun kalau orang tak tahu, mungkin barangkali dia buat 2, selepas sembahyang tersebut dia bangun, dia boleh buat 4. So kena tengok juga situ. Ada rukhsah kelonggaran tersebut. Saya ingat pernah musafir dengan kawan saya, agak perbincangan cantik juga. Dia kata tadi kita sembahyang, kita datang tadi sembahyang mengikut imam, dia kata, tapi kita dah sampai pergi ke 4. Maka jamak tersebut pun bagi 4. Dia pun keluarkan hujah dia begini. Saya pun dengar, oh iya ke. Sebab tu kalau kita nak jamak, kita kena tengok gak imam tu kategori imam yang orang tempatan ke ataupun orang yang musafir. Sebab tu kita nak tengok gak. Sebab tu kalau kita nak solat jamak, kalau boleh kita cari orang yang seangkatan dengan kita, maka mudahkan urusan kita. Maka bila pergi berlainan di sana, maka dia pun tambah jadi ke-4 pula. Saya pun tanya dia kenapa, dia pun jawab, oh okey. Kita ni khilaf ini rahmat. Apapun kita boleh dengar pandangan sebagai satu tambah additional mileage untuk kita, tambahan kepada kita, maka kita boleh saja ambil pendekatan-pendekatan tertentu. Tapi biasa kita amalkan mengikut rukhsah kelonggaran tersebut, maka kita tambah sahaja 2. Tuan. Sama ada kita nak musafir, sebab tadi setengah saya sebut, kalau orang bermukim, orang yang perjalanan, dia sebenarnya orang yang bermusafir, tapi sampai satu tempat dia niat lebih untuk berada lebih pada 3 hari, dia jadi orang bermukim, ataupun 3 ke 4 dia jadi orang bermukim. Maka di sana bila dia sampai destinasi tersebut, dia tak boleh dah solat jamak tersebut. Maka walaupun kita tengok jamak itu perbincangan di luar, tapi dia ada hubung kait dengan sembahyang fardu Jumaat ni, tuan-tuan. Sebab apa dia kategori orang yang bermukim. Dan kategori itu boleh berubah bagi orang yang musafir. Kita tengok pada nanti bilangan jumlah untuk mencukupkan sebagaimana yang ditetapkan, ulama tetapkan mengikut pandangan mazhab al-Imam Syafi'i. Baik. Yang ke-7, sekurang-kurang berjamaah itu 40 dengan imam daripada ahli Jumaat. Inilah mengikut pandangan daripada mazhab Imam Syafi'i, menetapkan 40 bilangan ahli Jumaat tersebut. Baik. Saya dengar satu perbahasan menyatakan angka 40 ni ambil dekat mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kita tengok, kalau dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah yaumul jumu'ati fas'au ila zikrillah. Betul tak? Baik. Kita ada orang hebat-hebat sini, tanya situ semua hafal orang Kedah kata. Nak cerita kepada kita, wahai orang-orang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk mengerjakan sembahyang, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betul.
maka di sana boleh saja kita kerjakan sembahyang disebut Jumaat berjamaah itu 2 ataupun 3 dan lebih daripada tersebut. Maka di sana saya lagi tidak menetapkan daripada jumlah angka tersebut. Ini adalah berdasarkan mazhab Hanafi menyatakan 2 orang saja dikira sebagai berjamaah. Adapun dari sudut Maliki disebut sebagai 12 orang. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim dan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Al-Azim. Dia ambil kisah daripada sewaktu umat Islam nak mengerjakan sembahyang Jumaat, ada seorang datang, peniaga datang memberikan tawaran, maka ramai keluar, tinggal lebih kurang dalam 12 orang. Maka selebihnya itu mengerjakan sembahyang fardu Jumaat. Maka dia ambil di sana boleh saja 12 orang. Dan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah 40 orang. Cukup bilangan untuk sah bilangan sembahyang Jumaat itu adalah 40 orang. Baik. Itu pun ada perbincangan yang panjang. Dalilnya ada kat sini, semua saya tak baca tuan-tuan. Baik. Sebab ini ada satu kitab yang bagus saya tengok tuan-tuan. Fiqh ini fiqh Jumaat mazhab Imam Syafi'i. Ditulis oleh Ustaz Azhar Yahya. Sekarang ni Ustaz Azhar Yahya berkhidmat sebagai penolong pengarah kanan Yadim, tuan-tuan. Ini fiqh ni memang untuk fiqh Jumaat, tuan-tuan. Bagus, tuan-tuan. Saya baca banyak juga pencerahan-pencerahan ilmu yang kita dapat daripada apa yang dikongsikan, tuan-tuan. Baik. Nombor 7 ni disebut sebagai, dalam kitab Hidayatus Sibyan ni dia ada beberapa bilangan yang sama. Saya disebut bahawa berkekalan bilangan 40 itu daripada permulaan sembahyang hingga salam sekalian mereka itu. Bahawa ada yang 40 itu daripada ahli Jumaat sekiranya, iaitu Islam dan akhir dan balik, yang merdeka, yang lelaki, yang mustautin pada tempat itu. Yang ke-10 bahawa adalah yang 40 itu qari sekaliannya. Daripada perkara yang ke-8 sehingga perkara yang ke-10 menetapkan 40 bilangan tersebut, 40 bilangan ahli untuk mendirikan sembahyang Jumaat. Di sana sebab tu dia kata 40 ni bukan orang biasa-biasa. 40 orang yang sembahyang itu sah dari sudut menyempurnakan segala tuntutan sembahyang. Kalau sekiranya kita kata dibaca suratul Fatihah, yang rukun yang keempat tu mestilah Fatihah yang dibaca itu sempurna. Sebab tu kalau kita baca Fatihah, di sana kita ada lahnu jali, lahnu khafi, kesalahan tersembunyi sahaja. Tidak ada lahnu jali, kesalahan yang nyata. Sebab kesalahan nyata yang membawa kepada perubahan makna, dia boleh membawa kepada batalnya sembahyang. Maksudnya sembahyang itu tidak sah. Tapi dalam perbincangan ni, ini perkara yang ke-8 sehingga ke perkara yang ke-10 itu adalah penetapan dari sudut angka bilangan 40 minimum untuk memastikan ianya diterima dan sah dari sudut ibadah yang dikerjakan sembahyang fardu Jumaat. Ke-40 tersebut tidak boleh campur orang yang musafir. Tak campur daripada mumayyiz. Kalau 39 tak cukup seorang imam, tak termasuk dengan ke-39, termasuk dengan imam 40 okey. Tapi hari ini kalau kita kerjakan sembahyang fardu Jumaat daripada PKP, saya rasa angka paling minimum berapa kita buat? Ada 5 orang. Itu dari sudut Jabatan Fatwa yang mengeluarkan Jabatan Agama memberikan kelulusan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan yang mengeluarkan bahawasanya ada di sana darurah, ada di sana masalah maqasid syariah, memelihara nyawa. Kalau sekiranya ditetapkan 40 mungkin mendatang mengundang bahaya, maka di sana ada pendekatan yang lain, ijtihad semasa. Sebab tu kita tengok umat Islam ramai tak dapat datang. Dulu di viral di masjid di Putrajaya, yang ni VIP boleh masuk, tak boleh masuk, orang tak dapat masuk. Itu semua pendekatan ijtihad semasa. Ijtihad ni adalah orang yang berilmu mengeluarkan ijtihad semasa bergantung daripada permasalahan ummah. Badan yang berautoriti
badan yang berautoriti sebagai daripada majlis pejabat mufti contoh kita kata, dengan ahli dia mendapat suatu usul, dapat satu soalan permasalahan ummah tersebut, maka dia selesaikan masalah tersebut. Selesaikan masalah tersebut, maka dia keluarkan ijtihad keputusan di atas kuasa majlis fatwa begini. Kita ikut je orang kat bawah, tak pening kepala. Betul. Maka itu yang dibolehkan, keadaan bertambah, maka hari ini kita lihat suatu pendekatan yang lebih baik, tuan-tuan. Baik. Tapi asalnya adalah penetapan jumlah individu Muslim yang mengerjakan sembahyang fardu Jumaat tu mestilah 40 orang, tuan. Asalnya begitu. Kalau dulu kita bukan main lagi, selagi tak cukup 40 orang tak diri sembahyang Jumaat. Imam tunggu, bila tengok pengurusi cemas kat belakang. Semua orang cemas, kira-kira tak cukup, tuan-tuan. Tapi rupanya bila datang PKP, banyak ilmu yang kita dapat. Rupanya ada tambahan ilmu bahawasanya begini keadaannya begini. La dirara wa la darara. Tiada mudarat dan tiada juga memberi mudarat. Maka nak tengok dari sudut aspek maksud dan sebagainya, memelihara nyawa dan sebagainya, maka ambil kira. Baik. Tapi pun perbincangan dalam fiqh mazhab Syafi'i ini asalnya kitabnya keluar sebelum daripada ni, tapi tidak sentuhlah soal yang tu. Tapi ketetapan itu begitu. Kemudian kita tengok, maka tiada sah sembahyang Jumaat, maka tiada sah Jumaat dengan ummi mutlaqan. Ummi mutlaqan ini ditarik ketika bawah ni dinyatakan ummi ini adalah orang yang tiada betul bacaan Fatihahnya. Nampak? Musannif dia nyatakan dah. Bersalahan dengan orang yang dizazam akan dia oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubbat dan juga Irsyad. Sah Jumaat dengan ummi jika ada imamnya dan khatibnya qari. Inilah jika ada ummi itu tiada taksir. Taksir ni maksudnya mencuaikan sembahyangnya pada belajarnya, dengan sekira-kira lemah ia daripada belajar dan lemah pula gurunya daripada mengajar, dan dia akan kerana payahnya dan tulunya. Sebab tu kalau kita bagaimana keadaan sekalipun tentang pendidikan pengajian Islam ni, kita kena belajar. Kat sini Tuan Haji Haji Yusof mengajar Quran, tuan-tuan kena ambil peluang. Sebab apa? Kelebihan orang yang belajar mengaji, dia belajar berguru, dia baca Quran selepas daripada itu, selama mana dia belajar, dia baca salah, maaf pada syarak. Tapi orang yang tidak belajar, maka tergantung dari sudut kualiti ibadah dia. Takut jadi kat situ sembahyang tak sah dan sebagainya. Sebab apa? Kelemahan itu. Tapi kalau kita belajar, kita baca Quran kat rumah, dia jadi satu. Baca betul dapat 2 pahala, baca salah dapat 1 pahala. Ibarat begitu. Kita tengok Muaz, hadisnya Muaz yang pergi ke negeri Yaman. Dia kata, dengan apa kamu akan berhujah? Yang dia tentang kisah dia panjang saya dah. Tapi cuma ada perbincangan berkenaan dengan hadis tersebut. Dia kata, dengan apa kamu berhujah? Akan berhujah dengan Quran. Kalau sekiranya tak ada, dengan apa? Dia akan berhujah dengan gini. Last sekali dia kata, aku akan keluar ijtihad. Kalau betul ijtihadnya, maksudnya kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dengan 1. Nak cerita kepada kita, kita juga kena ada 1. Kena aja bertalaki dan musyafaah. Sebab apa? Untuk memastikan kita ini, ibadah kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Sebab musannif tekan berkata, dan makna ummi itu ialah orang yang tiada betul bacaan Fatihah dia. Ramai orang kalau kita tengok tuan-tuan, sehingga kan ada orang buat kajian kan, di kawasan-kawasan luar di KL ni, ramai orang cuba, ada pemberita datang cuba, ataupun datang orang nak buat kajian. Last kali cuba tuan baca surah Al-Fatihah, orang dengar baca. Entah, dalam FB pun ramai saya tengok orang-orang yang agak terkenal, bila dia baca Quran salah, kita boleh gambarkan bagaimana dia baca surah Al-Fatihah tu betul tak betul. Yang 1 harakat dia baca 2 harakat. Orang ahli tajwid ni tuan-tuan, bila dia duduk sembahyang dekat belakang, bila imam tu baca tak betul, dia tahu, hati dia tak selesa. Tajwid ni tak boleh tipu orang tuan. Daripada umat dahulu sampai hari ni, kalau sebut Quran, Al-Quran ni Allah Ta'ala pelihara Quran ni dalam dada manusia. Musuh nak buatlah bagaimana nak bakar Quran, buat macam mana pun dalam dada umat Islam.
Bila dada umat Islam, siapa saja baca Quran daripada mana-mana imam sekalipun, dia baca salah, tetap salah. Jemaah yang belakang yang tahu, dia tahu dah ni baca tak betul. Salah baris pun tukar pun dia kira salah. Tuan. Saya pun nak jadi imam, Pak Arab duduk kat belakang. Lepas tu dia tegur kita. Gini. Kita tahu, oh betul. Kita kalau kita baca salah, kita orang perasan kan. Salah baris ni, tapi kita teruskan juga. Dia ada skill tuan-tuan. Bila tuan-tuan jadi imam, bila baca tu salah, kalau sekira-kira kalau kita berhenti, kita nak reverse tak boleh tuan-tuan. Kita boleh ambil yang ke depan. Itu petua dia tuan-tuan. Kita baca berhenti, azan Kita baca, kita jadi imam, kita baca salah, sekira-kira kalau kita nak reverse, kita reverse boleh, tak jumpa cari jalan punca, maka ambil satu ayat yang ke depan, teruskan. Kalau terus ayat ke depan juga tak jumpa jalan, kena landing terus. Sebab apa? Kita nak jaga apa? Nak jaga jemaah kat belakang, jangan sampai dia tak khusyuk. Tuan-tuan. Itu kena hati-hati. Dan yang kesebelah, bahawa mendengar orang yang 39 itu akan segala rukun 2 khutbah, hendaklah terdahulu 2 khutbah atas sembahyangnya. Sebagai kita sembahyang Jumaat, didahului dengan khutbah, berbanding dengan sembahyang sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha, dia terbalik. Dan setengah daripada syarat sah Jumaat bahawa adalah imamnya itu daripada orang yang mendengar akan khutbahnya. Tuan, sebelum berakhir, ada apa-apa soalan tuan? Jadi insya-Allah selepas pada ni tuan-tuan, kitab Hidayatus Sibyan ini akan membincangkan perihal berkenaan dengan rukun 2 khutbah. InsyaAllah kita akan bincangkan apakah rukun 2 khutbah tersebut. Dan rukun 2 khutbah ini, sebab apa? Kalau orang tak sempurna rukun khutbah, maka sembahyang bukan disepatut. Kalau tak sempurna rukun khutbah, sembahyang dia tu sembahyang dia boleh jadi tak sah. Tapi kalau dia dah balik rumah, ada waktu, dia boleh ada waktu dan kesempatan, maka dia boleh saja jadikan sembahyang Jumaat balik kalau sekiranya ada kesempatan. Tapi kalau sekiranya tak makan, dia kena ganti dengan zuhur balik. Kena hati-hati. Rukun khutbah ni hati-hati. Itu semua kita kena tahu. Nanti boleh buat praktikal ke apa ke rukun khutbah, bagi nampak. Kita duduk depan, tak payah baca teks pun tak apa, tapi kita mesti faham rukun ni rukun. Jangan tinggal. Ramai orang, ada satu masjid saya pergi, saya dengar imam tersilap dari sudut rukun yang sepatutnya rukun khutbah, tapi dia tak tunaikan, tapi dia merahsiakan sesuatu keadaan tersebut. Tuan-tuan, kena hati-hati. Kita bukan nak minta jadi begitu, tapi bila dah jadi, saya pun bila saya dengar, saya pun diam. Saya tak nak cakap banyak. Sebab apa? Kalau saya cakap banyak, saya cari salah orang. Saya cakap dari hati saya, syukur Allah Ta'ala selamatkan saya bila saya jadi khatib khutbah. Perkara pertama yang kita nak jaga rukun. Yang lain-lain yang syarah tu tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak skip pun boleh. Skip tu salah pada diri, tapi tak berdosa tuan-tuan. Tapi macam kita langgar lampu traffic light, tuan-tuan langgar traffic light, dosa tak dosa tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, soalan cepu mas. Tak. Jawapan betul, tak berdosa. Sebab apa? Itu undang-undang kepimpinan kerajaan putuskan kena ada lampu traffic light, patuhi lampu isyarat. Tapi ingat, langgar lampu isyarat tak berdosa. Tapi kalau langgar lampu isyarat mengundang bahaya kepada orang lain, mendatangkan mudarat pada orang lain, menyesal tak sudah, akhirat nak kena jawab tuan-tuan. Walaupun tak berdosa, tapi dari sudut, sebab apa? Hukum yang dikeluarkan yang berdosa ni hukum daripada Allah Ta'ala. Kena hati-hati. Jadi begitu juga kalau kita baca khutbah, kita sendiri yang baca khutbah kena pastikan kita sempurnakan rukun. Kita takut rukun kita tak sempurna, maka jadi macam saya kata tadi, dia mendiamkan diri perkara tersebut. Mungkin dia tak ada ilmu, dia tak tahu apa benda yang sepatut dia buat, dan kita pun malah nak, sebab kita tak ada keadaan itu, hanya dengar perbincangan masa itu, dan dia akui memang dia silap, dia kata. Saya pun dengar ujung-ujung, saya pun Allah Rabbi. Jadi hati-hati. Jadi mudah-mudahan pada masa yang akan datang kita akan bincangkan perihal berkenaan rukun 2 khutbah tersebut. Mudah-mudahan dia menjadi satu garis panduan kepada kita bila kita duduk diuji
dan juga sampai masa kita mampu untuk menyempurnakan. Ada orang selalu seronok sembahyang khutbah raya, semua pakat nak sembaca khutbah kat rumah. Dulu masa PKP tak datang masjid lah, surau tak boleh datang, bahaya Covid, duduk kat rumah. Jadi khatib pegang tongkat, pegang bagai semua baca khutbah. Bila sampai dua khutbah, dia pun tak duduk atas kursi. Hukum dia sah tak sah? Wallahu alam, kita bincangkan datang subah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.